tentang hijrah kekayaan, kaya tapi mulia. Macam saya sendiri, saya terlibat dalam dunia pelaburan saham, yang mana hari ini saya berkongsi di kalangan masyarakat, kerana kalau sebut saham ni, orang kata saham ni sama. Disebut tentang pelaburan, dia kata nak melabur ni kena modal besar. Kan, saya mana ada modal. Saya nak tanya, modal ilmu lebih penting atau modal duit tu penting? Sebab saya dah lihat ramai orang yang ada wang lebihan, tapi apabila melabur dia tak jadi wang tambahan. Dia tak jadi wang tambahan, Wang malah leburan. mengecut. Dia jadi wang leburan. Sama. Dia bukan isu modal wang. Dia betul dalam dunia keuangan kita perlukan wang. Sebab itu maksudnya pelaburan. Wang berganda apabila ataupun wang itu dapat digandakan untuk masa depan. Jadi, tapi kenapa ramai yang lebur? Disebabkan ilmu. Sama juga nak berniaga ni, macam saya kata nak mulakan perniagaan kecil-kecilan. Apa perniagaan yang perlu dibuat? Serupa, balik tengok apa minat kita. Sebab akhirnya apabila kita lakukan sesuatu yang kita minat, Masya Allah, dia jadi satu keadaan yang kita lupa tentang penat lelah tu. Dia seronok. Ramai orang tanya haji macam mana haji? Boleh bercakap pagi, bercakap malam, bercakap subuh, bercakap. Kenapa seronok bercakap? Betul kita tengok talib sendiri bercakap hampir setiap hari. Kalau tiada minat dalam diri, dia takkan jadi. Tapi kalau kita ada minat dalam diri, insya-Allah apa jua halangan dan rintangan di depan kita, insya-Allah kita akan tempuhi. Baik, contoh, saya suka sebab apa, benda yang saya nak cakap ni Tuan Haji dah sentuh. Macam ada magnet dekat situ. Jadi kita nak bagi tahu situasi, katalah saya ni minat kepada makanan. Tapi saya cuba berniaga makanan, tak jadi-jadi dah 10 tahun Tuan Haji. Kat mana yang kurang dia? Kerana saya salah minat ke? Saya orang kata itu kau minat, belum tentu orang minat. Macam mana tu Tuan Haji? Saya suka kongsikan tentang yang minat ni kan, tentang makanan. Kenapa tidak? Saya ambil satu contoh. Baik. Saya lihat orang di Lembah Kelang ini kebanyakan meminati makanan daripada pantai timur. Wow, betul. Daripada Kelantan. Nasi daging. Lagi? Nasi kabu, akok. Apa lagi ya? Nasi kak wok, laksam. Oh, banyak kita banyak kan? Lapar. Dan dengan teknologi hari ini, dengan kemudahan infrastruktur yang ada hari ini, boleh tak kita dapatkan bekalan nasi ini daripada negeri Kelantan sendiri? Boleh sangat. Dan saya bawa ke Lembah Kelang. Boleh. Dan kita jual kepada mereka yang memerlukan. Tolong sediakan nasi. Lapar pula. Baik, itu contoh kan? Itu contoh. Bukan dan kita bukan kita berlaku bangun pagi, 4 pagi masak nasi. Ini saya kata, era zaman telah berubah. Jadi jangan sampai kita diubah. Jangan sampai kita diubah. Jadi alasan Tuan Haji, anak saya 3 Tuan Haji, habis saya nak masak kat rumah, saya nak basuh baju, bila masa saya nak berniaga Tuan Haji? Cuba fikir Tuan Haji, saya suri rumah. Bila kita sebut tentang alasan ni, tak dapat nak tolonglah sebenarnya. Sebab tu orang kata, buat tanpa nanti. Okey, buat tanpa nanti. Dan buat sampai jadi. Tulis, buat tanpa nanti, buat sampai jadi. Masya Allah, tu simpanan dalam tu. Jadi suami rumah dah faham, pesara dah faham, pelajar. Okay. Saya, excuse me sir, I'm graduating in this science technology. Okey, ataupun saya ni belajar tinggi-tinggi ni. Takkan saya nak kena pergi start jual kerepek pisang dan sebagainya. Saya ada degree. Malulah saya. Apa kata kawan-kawan semua kat Facebook tu kata macam mana? Macam menusuk kalbu pula rasa. Terasa perlu pula. Minta tisu boleh ke? Perlu rasa dah ni. Ya Allah, ya Tuhan. Bagi tisu, bagi tisu. Aduh, soalan ni panas ke apa? Panas ni kan. Dia macam terasa je saya pernah terlibat. Macam tu dulu kan. Kita graduan keluar pakai tie semat-semat. Tiba-tiba kan. Tiba-tiba kena buat benda yang tak masuk akal. Sebenarnya kenapa? Sebab kita ego. Ego Graduan-graduan luar sana, jangan ego. Kerana kita baru keluar daripada universiti, kita baru nak keluar ke dunia realiti. Buang ego. Baik, buang ego. Di peringkat awal inilah yang kita perlu cari ilmu dan pengalaman untuk mematangkan kita di masa depan. Kalau kita ego dengan tali leher, kita masuk pejabat, kita mesti duduk di bilik khas. Kan mesti ada kerani yang membantu kita. Lupakan. Lupakan. In your dream. Ini bukan cerita zaman sekarang, ini cerita 20 tahun lepas zaman saya sendiri. Petang lagi sekarang. Itu yang bila sebut tu macam terasa ini kan. Pakai tie masuk tiba kena buat macam kerja kerani. Kerja photostat. Kita eksekutif ni, eksekutif. Eksekutif, yang eksekutif. Jangan.
Sebenarnya kita perlu berdikari. Sebab itu kenapa kita perlu kreatif. Kreatif dan mencari jalan yang mana hari ini saya ulang banyak peluang dan ruang yang ada. Kita yang perlu rajin. Orang kata, kalau orang kata tak tahu sangat lah macam nak carikan. Kita ada semua benda di hujung jari, tuan-tuan. Kita tak nak cari atau tidak sahaja. Kita cari insya-Allah. Sebab tu orang kata nak mula apa pun kita mulakan pasang niat kerana Allah. Pasang niat kerana Allah, Allah akan tunjukkan kita. Ramai orang buat dulu. Buat dulu. Niat kemudian. Niat kemudian, doa kemudian. Sedangkan niat dahulu, doa banyak-banyak pada Allah, baru usaha. Oh, betul tu. Ini terbalik kita ni. Kita rasa kita yang boleh buat. Masya-Allah. Jadi hanya kita langgar dinding. Kita langgar dinding, lepas tu jatuh, tak boleh bangkit kembali. Baik. Tak boleh. Baik, alhamdulillah. Untuk berjaya, kita akan lalui perjalanan yang penuh dengan liku-liku kehidupan. Baik, masya-Allah.